Pertua. Tak semua boleh berucap, Yang Amat. Saya akan panggil 3 orang lagi. Yang Muhammad Tumpat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya berhajat untuk berucap ringkas saja dalam membahaskan rang undang-undang meminda Akta Polis 67 ini. Seperti juga Yang Berhormat Kota Belud tadi, kita mengaitkannya dengan rang undang-undang yang diluluskan tanpa kehadiran kami semalam berkaitan dengan penghimpunan haram. Dan apa lari? Perhimpunan aman. Lari tanpa kehadiran. Tumpat jangan menangis, Tumpat. Tumpat jangan menangis. Don't cry, Tumpat. Yang mana Datuk Yang di-Pertua, kalaulah hasrat kami tercapai, yang amat manis dan elok sekali ialah jika kedua-dua rang undang-undang ini yang semalam dan hari ini sama-sama dibincangkan di Jawatankuasa Pilihan Parlimen, supaya kita dapat meneliti dengan lebih terperinci lagi tentang kebaikan-kebaikan yang sudah tentunya ada dan kekurangan-kekurangan yang sudah tentu juga akan ada jika dikaji dengan lebih terperinci daripada cara yang dibuat semalam. Sebabnya jelas bahawa hasrat untuk mendapat dan memberikan kebebasan kepada rakyat sebagaimana yang dijamin oleh Parlimen bukan sahaja disuarakan oleh ahli-ahli Parlimen pembangkang. Kalau kita mengikuti kenyataan-kenyataan Suhakam, mereka amat terbuka, jelas, nyata, tegas dalam mempertahankan, malah mempromosikan hak-hak kebebasan berhimpun, bersuara, berarak dan sebagainya. Begitu juga kalau kita ingat balik laporan Suruhanjaya penambahbaikan polis, banyak kenyataan-kenyataan, penemuan-penemuan di dalam laporan itu menghala ke arah supaya kebebasan rakyat untuk berhimpun dan berarak dijadikan sebahagian daripada undang-undang baru negara ini. Tetapi oleh kerana peluang tersebut tidak diberikan kepada kami dan kepada Parlimen ini semalam, maka hari ini kita berhadapan dengan cadangan pindaan Akta Polis 1967 pula, yang mana ianya memberikan kepada rang undang-undang perhimpunan aman ini tempat untuk menggantikan seksyen ataupun apa dipanggil ini, seksyen 27 khususnya Akta Polis ini, yang dikira apabila berbanding dengan rang undang-undang semalam ini memberikan lebih banyak sedikit kebebasan untuk berhimpun dan sebagainya berbanding dengan rang undang-undang semalam, yang mana sebagaimana Kota Belud juga sebutkan, jelas menyatakan tempat-tempat yang dilarang, yang dibolehkan untuk kanak-kanak, yang tidak memerlukan pemberitahuan dan sebagainya, tetapi tempat-tempat yang benar-benar boleh dilakukan perhimpunan tanpa memerlukan notis misalnya sebagaimana diperuntukkan itu tidak dinyatakan, sekadar menyatakan bahawa menteri boleh menentukan dan menamakan tempat-tempat itu. Tetapi kalau dilihat secara realistiknya tempat larangan itu selain daripada ampangan dan sebagainya, termasuk misalnya lapangan terbang, termasuk misalnya tadika dan sekolah. Misalnya kalau seperti berlaku 2 minggu yang lalu, tiba-tiba kita menang bola di Indonesia dan tiba-tiba besoknya kita nak buat perhimpunan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur menyambut kedatangan kepulangan pasukan bola ini. Mengikut undang-undang ini ianya tidak boleh dilaksanakan. Ianya perhimpunan dan ianya dilakukan di tempat larangan. Itu Padang jelas. Serai bangun ya, Istilah demonstrasi tak sebut, perhimpunan saja yang disebutkan. Perhimpunan berarti adanya sejumlah orang, dan mengikut polis 4 orang sudah merupakan perhimpunan. Begitu yang juga berhormat beza kalau demonstrasi dengan lain. Tadika dan Yang sekolah. berhormat lemah. Datuk Yang di-Pertua, setengah-setengah kumpulan dan masyarakat mengadakan perhimpunan di sekolah. UMNO misalnya seringkali menggunakan sekolah, kalau tidak di negeri lain, di Kelantan, untuk mengadakan perhimpunan-perhimpunan mereka. Ini jelas dilarang oleh rang undang-undang yang tuan-tuan luluskan semalam dalam Dewan Padang yang Serai mulia bangun ini. yang mana bagi? Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu supaya dibincang dengan lebih terperinci supaya kita dapat menyelamatkan parti-parti politik, hak-hak dan NGO hak mereka untuk berhimpun. Datuk Yang di-Pertua, rang undang-undang yang meminda Akta Polis ini
dan yang digantikan dengan Perhimpunan Aman ini masih memberikan peranan yang penting kepada pihak polis. Saya mencadangkan dan menyeru kepada Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri supaya memberikan orientasi kepada polis supaya mereka boleh melaksanakan rang undang-undang Perhimpunan Aman ini walau apa kelemahannya, tetapi dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Saya mengharapkan bahawa kerajaan memberikan latihan dan menghantar pegawai-pegawai polis ke negara-negara lain yang mana perhimpunan-perhimpunan dan demonstrasi-demonstrasi dibenarkan supaya polis dapat melihat cara-cara untuk mengendalikan rakyat yang ramai. Saya tidak menafikan perlunya kekerasan dan sebagainya, tetapi ianya mesti dah dilakukan mengikut Yang Berhormat Menteri tadi, mengikut rule of law. Akhir sekali, Datuk Yang Pertua, ialah perkara pasal 4/2 yang mana sebagaimana Yang Berhormat Menteri sebutkan tadi bahawa dalam masa rang undang-undang ini atau akta ini ditarik, ianya tidak menjejaskan tindakan sivil atau jenayah. Saya sekadar ingin merayukan, kalaulah kerajaan ini ingin menunjukkan sifat dan suci hatinya kepada rakyat Malaysia ini, apalah salah dan apalah kurangnya kerajaan ini kiranya tindakan terhadap sesiapa pun yang telah sekarang ini dalam proses didakwa dan sebagainya di atas tindakan-tindakan mereka yang dikaitkan di bawah Seksyen 27, 27A dan 27B ini, tindakan-tindakan terhadap mereka itu walaupun dalam rang undang-undang dinyatakan tidak terjejas, saya menyeru supaya kerajaan memberikan pengampunan, amnesti dan menarik balik segala tindakan yang sekarang sedang dikenakan terhadap orang-orang yang dituduh terlibat di bawah rang undang-undang akta ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas.